Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi. Jumpa lagi kita di kelas yang kelima hari ini 1 Februari 2021 hari Isnin. Baik, hari ini kita akan belajar menganalisis graf untuk mendapatkan rumusan siasatan. Okey. Menganalisis graf untuk mendapatkan rumusan siasatan. Baik, kalau sebelum ini kamu sudah belajar berkaitan dengan bentuk-bentuk graf, betul kan? Bentuk graf, kalau berkadar terus macam mana, berkadar songsang macam mana, bertambah secara linear macam mana, berkurang secara linear macam mana. Okey, dan melalui graf itu juga kamu ada belajar mengira kecerunan. Jadi hari ini cikgu akan bincang secara terperinci bagaimana saintis ataupun kita lah boleh menganalisis data untuk mendapatkan suatu kuantiti yang kita inginkan. Okey, baik. Kita tengok yang pertama. Okey, yang pertama kita tengok di sini adalah menyatakan. Okey, seperti mana cikgu cakap tadi, graf kita boleh tahu apakah hubungan antara pemboleh ubah yang ada pada paksi Y dan juga paksi X. Okey, baik. Cara mentafsir bentuk graf yang diperoleh. Maksudnya contoh cikgu bagi kita ulang baliklah ulangan saja. Okey, contoh cikgu ada graf. Okey, di paksinya ada Y, ada X. Okey, graf itu betul-betul lalu kosong ataupun asalan. Kosong-kosong lah. Okey, baik. Bila melalui kosong-kosong, ini bermaksud Y berkadar terus dengan X. Okey, Y berkadar terus dengan X. Okey, ini yang famous lah. Okey, baik. Yang kedua, graf yang kedua, kita ulang lagi sekali. Kita dapat si Y, kita dapat si X. Okey, graf ini melengkung. Tapi kedua-dua hujungnya tidak menyentuh. Maksudnya hujung ini tidak menyentuh pun paksi ataupun tidak memintas paksi Y ataupun paksi X. Jadi graf ini namanya berkadar songsang. Okey. Ini pun sama untuk soalan objektif. Biasa soalan setakat inilah, soalan atas 3 belum lagi keluar yang jenis melengkung lah. Okey, baik. Kita ulang lagi graf yang ketiga, bentuk yang ketiga. Y dengan X. Okey, dia lurus juga, cuma dia ada pintasan C. Okey, kalau yang begini namanya bertambah Y bertambah secara linear dengan X. Okey, kalau graf yang lebih kurang sama juga, X, Y. Okey, tapi dia turun ke bawah, lurus, meminta pada paksi Y. Dia punya hubungan adalah Y berkurang secara linear dengan X. Okey. Dan yang lengkung-lengkung yang lain tu, okey, kita tengok satu-satu lah, tengok dia punya kecerunan lah, sama ada meningkat ataupun berkurang. Okey, baik, kita tengok yang kedua. Menentukan kuantiti fizik yang diwakili oleh kecerunan graf. Okey, sebenarnya untuk kecerunan graf ini kita boleh tahu apakah kuantiti yang diukur yang boleh diterbitkan daripada suatu graf itulah. Okey, sebagai contoh yang paling simple ataupun yang biasa kita akan jumpa nanti, iaitu hukum Ohm. Contoh hukum Ohm ataupun Ohm's law. Okey, biasa graf yang kamu akan plot ialah buat eksperimen lah. Okey, nanti I, paksi X-nya di sini voltan ataupun beza kepayaan di paksi Y. Dan graf kamu akan dapat adalah lurus begini. Okey. Dan kecerunan graf, okey. Bila kamu kira kecerunan nanti, kamu akan dapat nilai R, iaitu rintangan. Di sinilah saintis boleh keluarkan rumus ataupun definisi rintangan, iaitu nisbah voltan terhadap arus. Begitu. Di sinilah, inilah namanya kuantiti fizik. Okey, baik. Cara untuk mengira kecerunan graf. Okey, cikgu akan bagi tahu kamu punya cara. Yang pertama ialah tandakan dua titik pada garis ini. Contoh, contoh kamu ada graf. Okey, garis lurus. Ini untuk garis lurus saja. Okey, baik.
tandakan 2 titik. Maksudnya pada graf itu nanti dia akan bagilah graf yang boleh kamu baca koordinat. Jadi pilih 2 titik, kalau boleh sejauh yang boleh. Pilih 2 titik atas garisan. Pilih 2 garis. Contoh cikgu pilih di sini, kamu boleh baca kan koordinatnya. Contoh sini X, sini Y. Ini sama, sini X, sini Y. Boleh baca kan koordinat. Tahu sudah ni, tak ada masalah. Kelas 4 amanah, koordinat boleh pandai baca. Okey, baik. Bila sudah pilih 2 titik, labelkan. Ni labelkan koordinat kedua-dua titik itu dengan simbol X1, Y1, X2, Y2. Terbalik tak ada masalah. Yang penting 1 bermaksud titik 1, 2 bermaksud titik yang kedua. Okey, contoh. Titik yang pertama tadi, okey, contoh ini pertama cikgu label kan, siap X1, X1, Y1. X1 maksudnya koordinat X, Y koordinat Y. X baca di bawah ini, inilah X1. Ini akan jadi Y1. Okey. Untuk titik yang kedua, kita label sebagai simbolnya 2. Okey, iaitu X2. Sini jadi X2 lah. X2, kamu baca dari bawah kan. X2, ini Y. Y2 lah. Okey, kamu bacalah nanti. Okey. Tak ada masalah kan? Label. Ini penting. Ini pelajar selalu lupa ni. Bila label, lupa label. Bila masuk nilai nanti dalam rumus salah sebab tidak label kan. Okey, jadi kena label siap-siap. Yang ketiga, yang ini untuk kertas 3. Untuk format lama, format baru cikgu belum pasti lagi. Okey, wajib lukiskan segitiga bersudut tegak. Maksudnya dari titik, bukan boleh lukis sebarangan di mana-mana. Lukis di tempat yang kamu pilih titik. Senang saja. Kamu ambil contoh segitiga kan. Ambil dari titik yang kamu pilih tu, turun bawah, dia jadi bersudut tegak. Lurus. Dan buat inilah sudut tegak. Ada orang dia buat dari atas. Okey pun boleh, tak ada masalah. Okey, yang penting bersudut tegak. Ini segitiga. Mesti melalui titik yang kamu pilih lah. Tak boleh contoh ini titik yang dipilih. Contoh tapi segitiganya di tempat lain. Tak boleh lah. Mesti di tempat yang kita pilih saja. Okey, baik. Yang keempat, masukkan nilai-nilai koordinat yang dilabel dalam formula. Okey, sudah labelkan tadi X2, Y2, X1, Y1 dalam rumus. Inilah rumus kecurunan. Ini pun selalu kamu jumpa dalam matematik kan. Okey, mengira kecurunan. Iaitu ingat mesti Y di atas. Tak boleh, ada pelajar memang salah lagi. X di atas, Y di atas. Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Contoh di sini, masukkanlah nilai. Kalau 10, 10. Masuk saja dalam rumus ini. Maka, biasakan diri kamu bila masuk dalam rumus, buat kurungan. Okay, sebab dia melibatkan operasi kan. Nanti tersalah, tekan kalkulator salah. Dan yang terakhir, yang paling penting dalam fizik, mesti ada unit. Kecurunan mesti ada unit. Jadi, untuk tahu unitnya, kamu mesti bahagi saja unit pada pasti Y bahagi unit pada pasti X. Sebabkan rumusnya Y per X kan ni. Y, X. Jadi unit di sini. Contohlah di sini. Katakan sini A. Sini unitnya B. Biasa unit dia buat kurungan biasa. Okey. Jadi dia punya unitnya A per B. Inilah contoh unitnya A per B. Okey. Kali sini contoh yang hukum ohm tadi. Okey, biasa voltan unitnya V. Current adalah ada pengarus ialah ampere. Jadi unitnya V. Okey, unit akan jadi V per ampere. Okey. Itu maksudnya contoh. Okey. Baik, seterusnya. Yang ketiga, menentukan luas di bawah graf yang mewakili suatu kuantiti fizik. Ini biasa untuk soalan gerakan. Nanti kita akan belajar dua bentuk graf, iaitu sesaran massa dengan halaju massa. Jadi, luas di bawah graf itu untuk halaju massa, luas di bawah graf itu adalah merujuk kepada sesaran. Nantilah kita tengok satu persatu nanti. Okey, caranya bila sebut luas, mestilah kalau contoh kan graf, ini contoh graf kamu ada. Kalau melibatkan luas sini antara X1 dengan X2, nampak kan ni luas ni. Okey, bentuknya adalah trapezium, betul? Kamu boleh guna rumus trapezium satu kali ataupun kamu boleh pecahkan dua. Boleh guna rumus segitiga boleh,
Segi 4 boleh. Dan last kali kamu tambahlah contoh. Ini nantilah kita tengok secara terperinci nanti. Mungkin kamu masih blur ataupun tak nampak lagi kan sebab belum masuk lagi konsep yang sesuai. Cuma sekarang luas di bawah graf juga boleh mewakili suatu kuantiti fizik. Bergantung kepada inilah kuantiti yang dinyatakan. Okey, kalau cikgu bagi contoh yang tadi cikgu cakap, kalau halaju masa V halaju dengan masa. Okey, contoh kamu ada graf begini kan. Okey, kalau luas di bawah graf ini, okey. Ini luas ini. V, okey, dia punya unitnya ms -1, ingat masa, saat. Okey, luas di bawah graf ini, luas. Okey, bersamaan dengan sesaran ataupun jarak lah. Sesaran. Okey. Sesaran. Termasuk inilah namanya kuantiti fizik. Begitu. Sesaran ataupun jarak lah. Kalau unit asas kita panggil jarak panjang. Okey. Baik, seterusnya yang keempat. Yang keempat ni yang senang lah. Biasanya soalan nombor 1 ni kalau kertas 3. Simple saja. Menentukan nilai kuantiti fizik secara interpolasi. Interpolasi maksudnya kamu tentukan nilai suatu pemboleh ubah ataupun kuantiti apabila salah satu kuantiti diberi. Contoh. Okay, contoh soalan. Contoh dikata, contoh graf ini. Y dengan X. Okay. Tentukan nilai Y apabila X-nya 3. Contoh, X-nya 3. Contoh aja kebahagiaan. Contoh soalan, ni contoh. Tentukan nilai Y apabila X sama dengan 3. Kamu pun, macam mana nak buat cikgu? Okey. Ini namanya interpolasi. Kamu kena pandai orang panggil apa? Cari kedudukan nilai itu dalam graf tu di mana. Okey, jadi bila kat sebut X3, contoh ada sini X3, kamu pun ambillah kamu punya nilai X3 ni kamu naik ke atas ke graf yang ada lah, jangan tempat lain. Okey, kalau grafnya gaya lurus lah. Ni sekarang ni grafnya lengkung kan. Jadi X sama 3 sini, okey, nak baca Y. Jadi kamu akan pergi ke sebelah kiri. Okey. Contoh 20. Jadi jawapannya Y sama dengan 20. Inilah maksudnya interpolasi. Yang kamu buat, yang kamu tanda ni sebenarnya pun ada markah sebenarnya. Satu markah. Ini pun satu markah. Biasanya soalan begini 2 markah kalau tidak melibatkan pengiraan lah. Simple kan? Itu maksudnya interpolasi. Ini contoh, jika X diberi, tentukan Y secara interpolasi. Okey, ataupun sebaliknya. Ataupun sebaliknya. Dia bagi begini. Contoh, sebaliknya ni maksudnya begini. Tentukan nilai X apabila dia terbalik. Y-nya 10. Contoh. Cari nilai X. Y10 cari. Mana Y10? Ni Y kan? Y10. Oh, di sini rupanya. Kan? Jadi tugas kamu ialah kamu akan pergi ke graf sebelah kanan. Contoh sampai di garis ni turun bawah. Dapatlah nilai X. Jadi X-nya sama dengan 4. Contoh ni contoh. Jadi dapat sudah buat garisan satu markah. Jawapan akhir satu markah. Itu namanya interpolasi. Okey, baik. Jadi yang terakhir, yang ini pun paling famous ni. Kalau ada graf yang tergantung. Kalau kamu jumpa soalan yang grafnya tiba-tiba, ada sini saja. Tu maksudnya memerlukan anda ekstrapolasi. Ekstra ni maksudnya lebih. Kamu kena tambah sendiri garisan. Bila anda kata kamu jumpa lah graf begini kan, kertas 3 ke apa, kamu cepat-cepat ambil pembaris kamu, tak boleh freehand. Ambil pembaris kamu, letak garis, sambung. Okey, ngam-ngam, sambung. Biar dia memotong pada paksi Y. Okey. Dan kalau boleh catatlah apa bacaan di sini. Mesti ada kaitan, ada soalan tanya. Okey. Dia kata kalau kamu jumpa graf yang terbalik begini ke, sama je, ada masalah. Okey, contoh graf DGE ada begini kan. Jadi kamu ambil pembaris, sambung. Ambil bacaan di sini berapa. Okey.
Biasa akan ada soalan lah, dia akan tanya. Okey, contohlah saya bagi nanti ya soalan. Okey, baik. Biasanya untuk ekstrapolasi, kamu boleh buat ramalan. Kamu grafik yang kamu buat eksperimen, banyak itu saja datanya. Tapi bila nak tahu yang lebih detail lagi, kamu boleh ramalkanlah apa yang berlaku kepada graf ataupun pemboleh ubah bergerak balas kamu lah. Okey, baik. Contoh contoh saya bagi soalan. Contoh. Graf kamu di sini ya sebenarnya ya. Ni asal ada 5 data. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, di sini saja. Jadi contoh soalan. Apakah nilai Y apabila X sama dengan negatif 5? Contoh. Contoh. Apakah nilai Y apabila X sama dengan negatif 5? Kamu tengok. Graf kita di sini saja ni. Mana negatif 5 ni? Sini saja data kita ada kan. 2 hingga 5. Alamak, macam mana? Itulah maksudnya kamu kena ambil pembaris dengan garis putus-putus ataupun garis terus pun tidak ada masalah. Okey, contoh. Okey, kamu pun garis. Garis sambunglah maksudnya guna pembaris ya. Dan kamu pun dapat. Oh, bila X negatif 5, ini Y-nya. Dapat baca sudah. Y sama dengan 0. Jadi, Y sama dengan 0. Jadi, bila kamu sambung garisan ini, satu markah. Jawapan akhir, satu markah. Biasa soalan suka tanya yang di sini biasanya. Okey, apakah bila X sama dengan 0? Contoh. Bila X 0, Y berapa? Okey, kamu baca sini. Oh, Y sama dengan 2.5 katakan. Okey, contoh inilah maksud kamu kena sambung. Kalau selagi kamu tak sambung, memang kamu tak boleh jawab soalan atau kamu tak boleh buat ramalan. Ini contoh. Ramalkan apa yang berlaku apabila X-nya 0. Bila X 0, apa yang berlaku kepada Y? Graf kamu buat eksperimen mula dengan 2 kan? Jadi, daripada walaupun kamu tak buat eksperimen data kosong, tapi kamu boleh ramalkan apa yang berlaku pada paksi Y ataupun pemboleh ubah bergerak balas. Okey, jadi nanti semua konsep-konsep ini kita akan guna untuk jawab soalan nanti ya. Jadi cikgu harap hari ini kamu boleh salin balik segala nota untuk hari ini. Ada 5 analisis graf ini di dalam buku nota masing-masing. Sekian, terima kasih.